Saya Nur Habratul Sabrina binti Narisan memegang kad matrik yang bernombor D1910465. Saya merupakan pelajar Kolej Universiti Islam Melaka dan merupakan pelajar Dipak SEM 3 daripada kumpulan 5. Okey. Hari ini saya akan memperkenalkan satu alat bantu mengajar yang telah saya sediakan, yang juga merupakan daripada salah satu kaedah Montessori. Okey, sebelum saya memperkenalkan alat bantu mengajar saya akan memberitahu siapakah Montessori. Okey. Maria Montessori atau Montessori merupakan salah seorang tokoh daripada pendidikan awal kanak-kanak. Okey, Maria Montessori ini berpendapat bahawa beliau memfokuskan kepada sensory teaching and learning. Okey, selain itu Montessori juga mempunyai tiga kaedah yang berbeza. Iaitu practical life, sensory material dan academic material. Okey, apa itu practical life? Okey, practical life ni aktiviti yang berbentuk praktikal lah, ataupun aktiviti harian. Sebagai contoh, saya boleh ambil butang baju, menggilap kasut, mengikat tali kasut, membersihkan kawasan persekitaran, menyiram pokok bunga, dan lain-lain. Okey, apa kaedah yang kedua? Okey, kaedah kedua pula ialah sensory material. Okey, apa itu sensory material? Sensory material ini pendidikan yang melatih kepada deria, ataupun yang boleh saya ringkaskan, sensory material ataupun bahan deria, ia merupakan untuk memperkembangkan kemahiran seseorang kanak-kanak lah. Sebagai contoh, Montessori ni telah mencipta pelbagai alat bantu mengajar. Sebagai contoh, pink tower, brown stairs, red roads, cylinder blocks, smelling jar, Barrick tablets, latihan mengecam warna, sound boxes, temperature jugs, pelbagai jenis kain lah. Okey, yang ketiga pula ialah academic material. Okey, academic material iaitu pendidikan untuk mengajar menulis, membaca dan mengira. Okey. Yang itu aktiviti yang melibatkan konseptual atau bahan akademik. Sebagai contoh, geometric inserts kayu dan bingkai. Okey, jadi saya akan memperkenalkan alat bantu mengajar yang telah saya buat. Ini dia. Okey, sebelum saya menerangkan apa tujuan, apa kelebihan dan sebagainya, saya akan menerangkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat satu alat bantu mengajar ini. Okey, yang pertama, saya memerlukan kotak kasut.
Yang kedua, sampul hadiah atau pembalut hadiah. Yang ketiga, kertas warna. Yang keempat, cawan plastik. Dan yang kelima, batang aiskrim. Okey. Jadi, kaedah yang saya pilih ada dua, tapi ia lebih kepada kaedah akademik material lah, untuk mengira. Dan kalau macam sensory material juga ada, sebab mereka mengecam warna kerana batang aiskrim ini ada pelbagai warna. Okey. Jadi cara bermain atau kaedah bermain adalah kanak-kanak perlu memasukkan batang aiskrim ke dalam cawan mengikut nombor yang tertera. Contohnya, 1, kanak-kanak harus memasukkan batang aiskrim tidak kira warna apa, tetapi jumlahnya harus sama dengan nombor dekat cawan. Okey, jadi 1, 2, 2. 1, 2. Yang ketiga, 3. Kanak-kanak akan memasukkan ke dalam cawan sambil mengira. 1, 2, 3. Kemudian di belakang 4. 1, 2, 3, 4. Dan akhir sekali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah selesai sahaja, kanak-kanak masukkan ke dalam cawan, kanak-kanak akan keluarkan balik lidi dan kira. 1, kemudian ketepikan cawan yang kedua pula. 1, 2. Kemudian cawan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan seterusnya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sekarang saya telah menunjukkan kedua-dua kaedah daripada kaedah Montessori. Okey, kenapa saya katakan ia akademik material? Kerana ia mengira. Seperti tadi yang saya telah tunjukkan tadi, mereka akan keluarkan balik lidi-lidi yang ada dalam cawan dan mengira. 1. Okey. Dan mengapa juga saya katakan sensory material? Okey, sensory material saya katakan kerana ia mengecam warna. Okey. Mengecam warna. Mereka akan melihat batang aiskrim ini dan mengasingkan. Okey, mengasingkan batang aiskrim mengikut warna. Jika mendapat arahan seterusnya setelah aktiviti yang pertama ini selesai. Okey. Jadi aktiviti yang kedua, mereka akan mengasingkan warna dan mengira. Contohnya warna biru. 1,
2, 3, 4. Warna merah 1, 2, 3, 4. Warna kuning 1, 2, 3. Warna hijau pula 1, 2, 3, 4. Dan warna oranye 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi mereka telah mengecam warna dan juga mengira. Saya juga menggunakan dua kaedah daripada pembelajaran Montessori, iaitu kaedah yang pertama ialah kaedah sensory material dan kaedah yang kedua ialah academic material. Okey. Apa tujuan saya lakukan alat bantu mengajar ini? Okey. Tujuannya ialah tujuan yang pertama, kanak-kanak dapat mengenal warna atau mengecam warna. Yang kedua, tujuan ABM ini dilaksanakan juga, kanak-kanak juga dapat mengenal nombor. Selain mengenal warna, dapat mengenal nombor dan boleh mengira. Okey. Jadi, apa kebaikan ABM ini? Okey, saya akan nyatakan apa kebaikan ABM ini. Okey, kebaikan yang pertama, terdapat nombor pada setiap cawan. Jadi mereka boleh masukkan batang aiskrim ini ke dalam cawan sambil mengira. 1. Ni nombor 2. 1, 2. Okey. Begitulah seterusnya. Okey, itu kebaikannya. Okey. Dan saya juga mempunyai kelemahan terhadap ABM yang saya buat ini. Okey, kelemahan yang pertama, cawan ini tidak stabil. Kemudian kertas yang mudah renyuk ataupun koyak, dan ABM ini tidak tahan lama lah. Okey, kalau kelebihannya juga, dari segi kanak-kanak tidak berbahaya lah, kerana setiap bucu saya sudah balut, jadi tidak tajam dan tidak berbahaya kepada kanak-kanak. Alatan ini juga sesuai untuk kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Okey, kenapa 4 hingga 6 tahun? Okey, kanak-kanak 4 hingga 6 tahun kebanyakannya sudah pandai mengira, sudah pandai mengecam warna. Okey, dan sudah juga tahu nombor. Jadi saya memilih pemilihan umur tu 4 hingga 6 tahun. Okey. Jadi setelah sahaja selesai kanak-kanak itu bermain, saya akan mengadakan sesi soal jawab lah. Sesi soal jawab tu agar mereka dapat lagi lebih lah pengetahuan mereka, bukan sahaja bermain, tapi mereka tidak faham apa yang mereka lakukan. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.